Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali di bahagian yang keempat. Okey, untuk bahagian empat kita akan mempelajari cara melukis dan melakar graf fungsi trigonometri bersama saya Cikgu Siti Aisyah. Okey, sekarang kita nak lihat graf sinus macam mana cara nak melakar graf sinus. Okey, sebelum tu kita lihat formula dahulu. Okey, diberi ialah Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey, untuk graf sinus bentuk dia adalah bentuk S. So, tolong ingatlah S for sinus. Okey, apa itu A? A ialah amplitude, iaitu ketinggian titik maksimum dan minimum dari garis keseimbangan. Okey, biasanya kalau A positif kita mula daripada atas, kita lukis daripada atas. Tapi kalau A negatif kita pantulkan atau mula daripada bawah. Okey, contoh kalau yang ni positif kita mula macam asli macam tu. Tapi kalau A negatif kita terbalikkan sahaja. Okey. So, apa itu B? B ialah tempoh masa. So, untuk tempoh masa graf sinus ialah 360 bahagi B, ataupun lebih senang kita panggil 2 pi per B. Okey, 2 pi B. Okey, C pula ialah merujuk kepada kedudukan graf, di mana sama ada graf itu bergerak beranjak ke atas atau ke bawah, iaitu melalui proses translasi. So, atas dan bawah. Kalau positif di atas, kalau negatif dia adalah bawah. So, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh yang pertama ya. Saya diberi Y sama dengan sin X. Okey, sin X. Kemudian ini kita tahu formula dia A BX tambah C. So, diberi dia nak kita lukis graf di antara 0 sampai 360. So, untuk lakar graf cikgu lebih tekankan kita guna 2 pi. 2 pi senang sikit ya. Okey, macam mana nak kena pasti? Yang pertama kita tengok A dia sama dengan 1. Kalau tak tulis tu maksud 1. So, B juga adalah 1. Okey, ini X. Okey, yang pertama sekali macam kita buat ini, X itu merujuk kepada 1S sebab graf sin. Lepas tu dia juga adalah merujuk kepada 2 pi. Setiap graf sin mesti 2 pi nilai dia. Okey, so 2 pi sini dengan 2 pi sini sama, maka graf dia 1S bersamaan dengan 360. So, cikgu lakarkan dahulu. Okey, cikgu belajar lakarkan dahulu. Ini cikgu punya graf ni saya ingat sikit lah. Sebab kita nak belajar lakarkannya kan. So, sebabkan A dia 1, kita letak 1, so negatif 1. So, 1S bermaksud 1 kita dah lengkap. S, lukis je S. Jangan lebih 1 dan jangan kurang negatif 1. So, cukup 1S. Okay. So, di sini ialah 2 pi. Sebab dia tanya limit dia 2 pi. Sini kosong. So, kalau sini tengah-tengah ni mestilah pi, iaitu 180. Sini 360. So, dapat lakaran macam ni. Kamu kena buat dalam graf. Buat cantik-cantik. Pastikan lakaran kamu tepat. So, macam ni ya. Okay, macam itulah hasil dia. Lepas lakar, baru kita bina satu graf yang cantik. Okey, seterusnya contoh 2. Okey, yang ini pun sama. Kita tahu A sama dengan 2. So, bila ada, ini ada 1. Bila X bermaksud 2 pi. Okey, ada 2 pi. Okey, dia ada 1S. Sebab B dia 1S. Cuba tengok, sama tak? Okey, sama. Sama, tak ada masalah. Kita create sahaja. Sini X, sini Y. A dia masih 2 dan juga negatif 2. So, 1S kan? So, lukis 1S saja. Lakarkan dulu. So, dah cukup 1S, iaitu nilai dia 2 pi. 2 pi, so tengah-tengah mesti pi. Jadi, 360 dengan 180. Lakarkan. Lepas lakar, kamu buat dalam bentuk graf. Pastikan dia punya titik maksimum minimum dia adalah 2 dengan negatif 2. Tepat. Lakaran mesti jelas. Okey, kenapa cikgu cakap positif mula pada atas? Sebab ini positif. Mula daripada atas. Bermula dari kosong naik atas. Okey, seterusnya contoh 3. A dia 1. Tak tulis 1. So, kita dah tahu sini ialah mesti 2 pi. 2 pi. Tapi di sini 2S. Maksud dia mesti ada 2S. 2S lah untuk graf sin. So, kita tengok pula sini. Sama kan 2 pi. So, kalau tak ada masalah, kita just lakarkan
biasa sahaja. Sini 1, sini negatif 1. So mesti ada 2S. Kita lakarkan 2S. 1S, berhenti. 1 lagi S, 2S. So yang 2S ni ialah 2 pi. Sini ialah tengah-tengah mesti pi. Okey, 360, 180. So sini mestilah 90, iaitu pi per 2. Sini mestilah pi per 3, iaitu 270. Sebab tu cikgu suka guna 2pi ni, senang. Sebab kita senang nak agak berapa S dia, berapa pi dia, sudut dia. Dah buat macam lakaran macam ni, okey, baru kita buat dalam bentuk graf. Okey, cantik-cantik. Pastikan titik maksimum dia 1, minimum dia negatif 1 sampai 360. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Okey, diberi Y sama dengan 2 sin 6X tolak 1. Okey, yang pertama kita kena pasti dulu apakah A. A di sini ialah sama dengan 2. Di sini 6X bermaksud mesti ada 2 pi dengan 6S. Okey, ini adalah C. C di mana C ialah translasi ke bawah 1. Okey, so sebelum tu kita cek dulu. Dia nak sudut theta di antara 0 sampai 180. Jadi mesti pi. Tapi dekat sini kita nampak sini 2 pi. Jadi macam mana nak jadikan dia pi? Kita buang 2. Kita bahagi 2. So dapat pi. So bila bahagi 2, yang 6S pun bahagi 2. So 6S ni sudah menjadi 3S. Graf dia hanya 3, tak jadi 6 dah. So sudut dia jadi pi sahaja. So macam mana kita nak melakarkan dia? Okay, mula-mula kita buat macam ni. Paksi X. Okay, yang pertama kita buat skala dulu. 1, 2. Negatif 1, negatif 2, sini kosong lah. So kita lakarkan, pastikan titik maksimum dan minimum dia kena pada 2 dengan negatif 2. Okay, cikgu lakar je tahu ni. Okay, S, bentuk S. S yang pertama, S yang kedua, cikgu saya ingat sikit. S yang ketiga, okay, settle S yang ketiga. Jadi dekat sini berapa sudut dia? Sudut dia adalah pi, iaitu 180. So mana tengah-tengah? So tengah-tengah dia ialah sudah semestinya dekat sini. So sini ialah pi per 2, iaitu 90. So kalau 90 sini berapa lagi? Ada berapa titik? 1, 2, ada 3 kan? Ada 3 jarak. So 90 bahagi 3, 30. 1 ni adalah 30. So macam tu nak agak dia lah. 90 tambah 30, 120, dan sini 150. So itu titik dia. Okey, seterusnya apa nak buat? Okey, dia kata bergerak ke bawah 1, negatif 1. Okey, cara cikgu nak ajar ialah kamu just tolak dan padam saja. So maksudnya masa nak lakar ni guna pensel dululah. Okey, so cikgu tolakkan 1. Tolak 2, tolak 1, jawapan dia 1. 1 tolak 1, jawapan dia 0. 0 tolak 1, negatif 1. Negatif 1 tolak 1, negatif 2. Negatif 2 tolak 1, negatif 3. Nampak tak? Asal-asal titik minimum dia negatif 2. A dia negatif 2. Sekarang A dia telah jadi negatif 3 dengan 3. Okay, so A dia sudah berubah jadi 3. Sebab apa? Sebab kita dah anjakkan dia ke bawah. Jadi, kamu padamkan garis paksi X yang lama, kamu bina paksi X yang baru. So kita padamkan skala yang lama ni lah. Tak guna dah. Okey. So cikgu bina paksi dekat kosong. Ni kosong paksi mesti berada dekat kosong. Okey, ini adalah paksi X kamu. So nampak tak dia dah berubah. Dia jadi yang ini adalah jadi 1, maksimum dia 1, titik maksimum 1, titik minimum dia negatif 3. So jadi macam ni, barulah kita buat dalam bentuk graf yang cantik. Okey, so jadilah bentuk macam ni. So tak susah pun, kamu just aplikasikan guna pensel, padam-padam saja. Okey, seterusnya contoh yang
5. Okey. So macam biasa kita kena pasti dulu A berapa? A dia adalah 1. Dapat tak tulis. Ini bila macam ni mesti ada 2 pi. Ada 2 pi dengan 2s. Positif 1 bermaksud translasi naik atas 1 bergerak. Okey, kita tengok di sudut 2 pi, 2 pi. So sama. So tak ada masalah. Sama tak ada masalah. Kita just teruskan saja. Dia nak 2s. So kita buatlah. Sini kosong, sini 1, sini 2, sini 1, sini 2. So mesti minimum dia A dia adalah 1. 1 dengan negatif 1. Belakangkan dulu ya. Okay, S. 1S, 2S. Cukup 2S. So 2S ni bernilai dia 2 pi, iaitu 360. Kalau sini 360, setengah daripada dia adalah 180. So ada lagi titik 1, 2, 180 bahagi 2, jawapan sini 91 tu. Sini 270. So cara dia lah. Dah siap macam ni, kita tengok pula untuk C. C bermaksud dia anjak 1 ke atas. Anjak 1 ke atas, jadi tambah. Sebab dia tambah 1. Tambah 1 jadi 3. Tambah 1 jadi 2. Kosong tambah 1 jadi 1. Negatif 1 tambah 1 jadi kosong. Sini tempat paksi baru. Okey. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. So kita padamkan yang lama tu, nombor skala yang lama kita ganti yang baru. Dan juga padam paksi X yang lama. So kita buatlah yang baru, paksi dia dekat kosong. Okay, inilah X. Nampak tak dia punya titik minimum dia dan maksimum dia berubah. Ini jadi 2. Ini jadi kosong. Asalnya tadi ialah 1 dengan negatif 1 kan. Sudah berubah. So bila jadi macam ni, buat cantik-cantik, graf cantik-cantik. Okey, dah jadi macam tu. Okey, seterusnya contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir, pasti perhatikan A dia negatif 1. Apa maksud negatif? Okey. Ini ada 2x. 2x bermaksud R2 pi dengan 2s. C ialah negatif 1 bermaksud dia bergerak ke bawah. Okey, paksi X dia bergerak ke bawah. Okey, sekarang kita cek lah. Kita cek cukup tak? Sini sudut ialah 180 iaitu pi. Sekarang ini 2 pi. So kita kena bahagi dengan 2. Matikan 2 ni untuk jadi pi. So bila matikan 2, yang sebelah pun mesti kena potong dengan 2. So dia graf dia hanya 1s sahaja dengan menilai pi. Okay, faham? Okey, so kita lakarkan 1s je tau. Okey, ni y. So 1s negatif 1. Apa maksud negatif 1? So negatif 1 itu bermaksud mula dari bawah, graf pantulan. Asal-asal dia macam ni kan, asal macam ni, S macam ni. Tapi bila negatif 1, terbalik macam ni. Terbalik. Okey, bermaksud kita mula pada sini kosong kan. So sini negatif 1 lah. Ini 1, sini 2. Ini negatif 2. So kamu pantulkan dia. Okey. Okey, so sini ialah pi. So sini ialah pi per 2 iaitu 90. Sini ialah 180. Okey, senang je. Okey, belum siap lagi ni. Dia kata bergerak negatif 1. So bergerak negatif 1 ke bawah. So kita tolak negatif 1. Semua ni tolak negatif 1. Tolak 1 jadi kosong. Tolak 1 jadi negatif 1. Tolak 1 jadi negatif 2. So dia punya skala minimum dia adalah jadi negatif 2. Dan sini jadi kosong. Okey, faham? Bila dah jadi macam tu, kita padam skala yang lama ni dah tak guna dah. Sebab kita nak bikin graf baru. Paksi X pun dah buang.
So kita bina paksi X dekat kosong. So ini dia punya jawapan dia. So dalam bentuk graf yang cantik, macam ni lah. Okay. Minimum paksi maksimum ialah kosong, minimum ialah negatif 2. Okay, itu saja untuk graf sin. Okey, sekarang kita lihat graf kosinus. Okey, untuk graf kosinus dia sama dengan sinus saja, cuma bentuk dia ialah bentuk U, iaitu kuali. So y sama dengan A cos B X tambah C. So A macam biasa, A adalah amplitude, iaitu ketinggian dari garis keseimbangan, ketinggian titik maksimum dari keseimbangan, dan dia adalah positif. Bila positif dia bentuk U dia macam ni, bila negatif dia pantulan. Okey. So B adalah mewakili tempoh masa, iaitu 360 bahagi dengan B, dan C ialah mewakili kedudukan graf, sama ada dia bergerak atas ataupun ke bawah, iaitu translasi. Kita lihat contoh yang pertama untuk graf cos. Okey, sebelum kita menjawab, kita kena kenal pasti dulu apakah A, B dan C. So di sini A ialah 2. So di sini ialah mengkuali 2 pi. Bila ada X maksud dia 2 pi. Lepas tu ada 1 U. Kenapa 1 U? Sebab B dia 1. So C tiada. Kita lihat sini pula, sudut dia adalah 2 pi. Sama tak dengan 2 pi ni? Sama. So kalau sama, tiada masalah, kita boleh teruskan. Okey, mula-mula kita lakarkan buat paksi X dengan paksi Y. Skala. Okey, kemudian kita pastikan bentuk U kita tu maksimum atau minimum dia mencecah pada titik yang betul. Okey, untuk U cos kita bermula pada atas ke atas bentuk U kan. Kita turun naik habis. Ini adalah satu pusingan lengkap bagi cos. So di sini ialah 2 pi. Kenapa 2 pi? Sebab dia kata antara sampai ke 360. So tengah-tengah ni kat sini lah 180 iaitu pi. So kat sini berapa? So dia adalah 2, ada berjarak 2. 1, 2 kotak bermaksud bahagi 2 90. Ke sini 90, sini pula ialah 270. Sudah lakar macam ni, kita lukis dalam graf cantik-cantik. Okey, jadi bentuk macam ni. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Y sama dengan 2 cos 2x. So mula-mula kita macam biasa, kita selesaikan dulu. A ialah 2. So 2B, 2x ini bermaksud mesti ada 2 pi, 2 pi. So 2 pi dengan 2 berkuali. So 2 kuali. So kita cek dulu, 2 pi dengan 2 pi sama. So kita boleh lukislah bentuk kuali dia. Kuali dia mesti ada 2 ya. Pastikan ada 2. Dia punya titik maksimum dan minimum ialah 2. Okey, so kuali berbentuk U. Sini starting dekat 2, dekat A2. Kita lakarkan 1 U. Pusing balik 2 U. Okey, kita dah dapat 2 U. So 2 U ni yang last kali ialah mesti 2 pi, iaitu 360. So yang tengah-tengah ni mana? Tengah-tengah dia mesti dah dekat sini kan. So 180. So antara 180 di mana tengah-tengah? Tengah-tengah dia kat sini lah, titik maksimum minimum dia ni, iaitu 90. So sini 270. So ini titik minimum dia negatif 2, negatif 2. Sini maksimum dia 2. So pastikan sebab dia A dia sama dengan 2. So dah siap, baru kita lukis graf cantik-cantik. Okey, jadi macam ni. Okey, faham Senang je. Ini sama dengan sinus saja. Okey, seterusnya yang ni ada C. So ini ialah A sama dengan 2. So cos 3x 3x bermaksud ada 2 pi. Lepas ada 2 pi mesti ada 3 U, 3 kuali.
So ini 2 bermaksud C dia naik ke atas 2 kali. Okey, so kita tengok sini, U pi. Sama tak 2 pi dengan pi? Tak sama kan? So macam mana nak matikan 2 pi jadi pi? So bagi dengan 2. So bila bagi dengan 2 dia jadi pi. Bila bagi dengan 2, kuali pun kena bagi dengan 2. So ini jadi pi, ini jadi 1.5 kuali. Maksud dia nak 1/2 kuali. 1/2 kuali. Okey, jadi kita lakarkan. Mula-mula kita lakarkan dulu. Okey, kita buat dulu skala dia. 1, nanti 2, nanti 3. So dia punya ini cikgu buat anggaran dulu ya. Okey, bajet untuk maksimum dan minimum. So 2 kuali setengah 1 kuali setengah. So bermula pada U maksud sini, turun bentuk U. Kita naik cukup 1 U. So turun balik kan. Sini je, habis. Setengah je. Sebab kalau kita naik atas lagi, dah cukup jadi 2 U. Setengah sahaja. Setengah daripada U sahaja. Jadi sini adalah 1/1/2. So dekat sini kita tahu ialah pi. Itu 180. So mana tengah-tengah dia? Tengah-tengah dia sini. Iaitu pi per 2. Iaitu 90. Okey, 90. Okey. Lepas tu macam mana kita nak tahu dekat sini berapa koordinat dia? So kita kira lah berapa ada titik 1, 2, 3. So 90 bahagi 3 bahagian iaitu 30 satunya. Semua 30 iaitu 30, 60, 90, 180, 150. Okey, dapat macam tu. Sekarang nampak tak dia kata C pula. C mesti naik 2 ke atas. So macam mana nak naik 2 ke atas? Sama dengan proses sin tadi. Tambah 2. Tambah 2 jadi 5. Tambah 2 jadi 4. Tambah 2 jadi 3. Tambah 2 kosong jadi 2. Tambah 2 ini jadi 1. Tambah 2 jadi kosong. Nampak kosong kat sini. Tambah 2 jadi negatif 1. So kita buangkan skala yang lama ni. Kita buangkan je skala lama. Kita tak nak guna dah. Kita nak ubah skala baru. Yang kuning tu skala baru. So kita buang paksi yang lama. Kita gantikan dengan paksi yang baru iaitu kosong dekat sini. Yang ni di kosong. Ini paksi X. So nampak tak? Sudah titik minimum dia telah berubah jadi kosong. Titik maksimum dia dah berubah jadi nombor 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So 4. Pada sini barulah kita lukis graf dengan cantiknya. Cuba macam ni. Okey. Senang yang ni kita guna pensel lah supaya kita senang nak padam. Okey, sebab kita boleh je kita nak angkat dia. Angkat dia dua unit tadi. Cuma macam take time sikit lah. Kalau guna graf, kita sempat padam saja. Okey, kita tengok contoh yang terakhir iaitu Y sama dengan negatif 3 cos 3 per 2X. Okey, so di sini kita lihat A dia ialah negatif 3. So negatif negatif 3. So bila cos bermaksud mesti ada 2 pi. Lepas ada 2 pi mesti ada 3 per 2 kuali. So kita check dulu 2 pi. Okey, 2 pi memang betul. So tak ada masalah. 3 per 2 kuali tu apa maksud dia? Bermaksud 1.5 kuali. Setengah kuali lah. So, negatif tu apa maksud dia? Negatif bermaksud kita mula daripada bawah. Okey, mula daripada bawah. Okey, kalau U macam ni sebelum kuali bentuk macam ni, sekarang kita terbalikkan dia. Kita mula daripada bawah, pantulan. Okey, sebelum mula kita lakarkan dulu. Oops. Okey. Ini X, paksi X. So, kita letaklah 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Sebelum ni kita mula U daripada atas, sekarang kita mulakan daripada bawah. So sebelum tu kita buat limit dulu sebab senang nak kita lakarkan. Okey. So bentuk U nak bentuk U terbalik. Macam ni. Okey. Dah dapat 1. Dah dapat 1.
dah dapat 1, naik lagi, stop sampai situ. So dah dapat 1, sini adalah 1 U, separuh U. Okey, yang separuh U ini adalah 2 pi, iaitu 360. So mana tengah-tengah dia? So tengah-tengah dia dekat sini, iaitu pi 180. So dekat sini berapa? Sini adalah 60, sini adalah 120 tambah dengan 60. Okey, sini tambah sini 300, ni 240. So jarak dia adalah 60, semua 60. Okey, kenapa 60? Sebab sini 1, 2, 3, 180 bahagi 3 bahagian bersamaan 60. So 60 lah. Sudah siap ini, baru kita lakarkan graf dia. Kes graf dengan betul. Okey, kita graf dengan betul. So inilah jawapan dia. Maksimum dia 3, minimum dia -3. Ini separuh U, 1 U penuh, separuh U. Okey, itu saja untuk kosinus. Okey, kali ini cikgu nak ajar graf tangent. Okey, macam mana nak lakar graf tangent. Okey, ini adalah formula seperti biasa. Okey, untuk graf tangent ialah kita biasa guna bentuk J ini kuali bentuk J. Okey, bentuk J. So amplitude dia adalah positif, A positif bermula pada atas, A negatif bermula pada bawah, itu pantulan. So B mewakili tempoh, di mana tempoh ialah 180 bahagi B, dan C ialah kedudukan graf, iaitu pergerakan sama ada di atas atau di bawah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. So untuk contoh yang pertama, Y sama dengan tangent X. Okey, diberi bahawa A dia adalah 1. Okey, tangent X bila macam ni mesti akan wujud nilai 2 pi. Okey, 2 pi mesti ada, dan berapa X? Dia ada 1 X. Okey, sebelum ni kita guna S dengan U kan, yang ni kita guna X saja. So cara dia macam ni. Bermaksud dia ada satu kitaran sahaja, 1 X. So yang pertama sekali kamu darabkan dia dulu. So 2 darab 1 jadi 2. So kita akan hasilkan 2J dengan 2L. Okey, 2J dengan 2L. So apa tu 2J? Okay, 2J tu bermaksud graf tangent lah. Graf tangent kan bentuk J kan. Okay, L tu line. So mula-mula kita bentukkan dulu. Kita ada 2J. So J dia yang pertama ialah berhasil 2 pi, dan tengah-tengah dia mesti ialah pi. Sebab dia kita punya sudut dia sampai 2 pi kan, 360. Okey, seterusnya line. Kita buat line. Line ialah antara 0 sampai dengan kita punya J tadi. So kita buat line. Satu line, satu lagi line. Kita ada 2 line. So line ini ialah 270 dan line sini ialah 90. Okey, seterusnya baru kita buat J. So kita ada 2J. So 2J kita mula dari kosong, buatlah J. So J jangan sentuh sebab dia infinity, dia tak terhingga sampai ke atas. So ini 1J, yang keduanya di sini. J yang kedua. So ini dapat 2J. So nak cari lagi kita kena ada pantulan. So J ini kita perlu pantulkan dia. So bila kita pantulkan dia, dia akan jadi macam ni. Okey, ini adalah hasil pantulan J yang pertama, dan J yang kedua hasil pantulan dia adalah macam ni. So inilah graf tangent X. Dan ini adalah satu tempoh dia. Tempoh kitaran lengkap dia adalah bersamaan dengan 360 untuk satu J ini. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita lihat tangent 2X. Okey, tangent 2X pula. 2X ialah bermaksud 2 pi dengan 2X. Ada 2 kitaran. So kita kena darabkan dulu sebab kita nak cari J dengan L. So kita darab, kita dapat 4. So kita akan dapat 4J dengan 4L. Ini formula untuk tangent saja.
So ini A dia adalah 1. Maksudnya 1 lah. Kosong. Okey. So yang pertama sekali kita buat line. Kita buat J dulu. Berapa J? 1, 2, 3, 4. So sini 2pi. So tengah-tengah dia mesti pi, iaitu 180, 360. So sini sudah semestinya 220. Ini 90. Okey, kemudian ada 4 L line. Ada 4 line di antara sudut antara J tadi. 1, 2, 3, 4. Okey, faham ya? Seterusnya baru kita buat ada 4J. Kita boleh mula dari kosong. 4J. 1J, 2J, semua mula pada garis ni 3J sampai ke atas. 4J. 4J. Barulah kita buat pantulan dia pula. So pantulan dia pula, yang ini pantul dia 1 pantulan, yang ini pantulan yang kedua, pantulan J kedua, yang ini pantulan J yang ketiga, yang ini pantulan J yang keempat. So dapat, kita sudah hasilkan sini perasan, sini 1 kita lengkap 2. So ada 2 kitaran, 2x. So kita masukkan 2 kitaran. Okay, faham ya? So ialah 1 lah. Ini negatif 1. Yang ni sebenarnya untuk kerja tak perlu catat pun tak apa. Okey. Seterusnya kita lihat yang ini, x ini bermaksud 2pi. Lepas tu dia ada 1 x, 1 selang sahaja. So kita darabkan dia, jadi kita dapat 2j dengan 2l. So ini apa maksud dia? Ini maksud dia, dia bermula daripada 2 up, bergerak atas 2, starting dia 2. So macam mana kita nak buat? Okey, macam tadi juga kita bina dulu 2j sini pi, 2pi, pi. Kemudian ada line, 2 line di antara dia. 2 line di antara. Okay, nanti kamu lukis betul-betul lah, sebab cikgu ni guna pen saja ni, pen draft. Okey, sini kosong. Okey, sini 1, sini 1, 2, sini 2, sini 3 lah. Okey, kita tahu lukisan dia asalnya ialah kita ada 2J kan, maksudnya 2J macam ni, 1J, 2J, betul? Lepas tu kita pantulkan balik, betul? Okey, sekarang ni disebabkan kita ada C, bahagian C itu up kepada 2, so kita terus up kepada 2. Kita duduk dekat 2 ni, duduk dekat 2, kita up 1J. Okey, yang sini pula 2J. Okey, nampak? Maksudnya titik dia samalah, tahap dia sama, kedudukan dia sama. Okey, sekarang kita pantulkan dia. Yang ni pantulan di mana? Pantulan dia sini. Sampai ke bawah. Sebab apa ke bawah? Sebab infinity kan. Okey, sampai infinity lah, sampai tak terhingga. Okey, yang ni pantulan yang ni. Yang ni mana pantulan dia? Yang ni pantulan dia mesti dekat sini. Okey, pada sini kita tengok titik sini. Sampai habis. Okey, so itu pantulan dia, macam kita buat macam senang sikit. Ini garis untuk up 2. Okey, nampak? So dia sudah macam tu. So inilah graf tangent x tambah 2. Okey, itu saja untuk tangent